This love that we live in wasn't made for nothing. Love is just from Saya sedang berhadapan dengan sekumpulan pelajar yang terpilih yang tidak ada masalah untuk menjawab sebarang soalan. Sama ada saudara-saudari menggunakan pensel 2 biji jenama apa sekalipun, jawapan yang diberikan biasanya menghasilkan A. Gitu. Baik. Kerana di dalam kepala saudara saya sekalian ada seketul otak yang tak banyak bezanya dengan rupa kat depan ni, yang mana otak manusia pada hari ini cukup mahir untuk menjawab pelbagai soalan. Ya. Saya kira soalan-soalan yang menjadi suatu misteri kepada manusia pada suatu ketika dahulu dah tak misteri dah pada hari ini. Banyak perkara yang telah dapat dijawab. Antaranya kalau kita lihat, manusia sudah boleh menghitung keluasan angkasa lepas dengan bantuan mendalamnya kefahaman mereka terhadap ilmu fizik contohnya. Ya. Dan manusia juga mampu untuk berbincang tentang soal relativiti masa. Siapa yang tokohnya? Einstein. Ya. Saya pernah ditanya oleh sekumpulan pelajar semasa saya mengadakan kuliah Al-Isra wal Mi'raj. Bunyinya agak biasa, Al-Isra wal Mi'raj, di salah sebuah kolej yang macam kolej anda. Soalan yang ditanya kepada saya ialah Rasulullah SAW dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj berjalan daripada Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dengan menaiki apa Ustaz? Itulah saya kata menaiki Buraq. Buraq itu apa Ustaz? Saya kata Buraq itu adalah malaikah, seperti yang diterangkan dalam Sahih Muslim. Kalau begitu, maknanya malaikat ini diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Bermakna pada malam itu Rasulullah bergerak pada kadar kelajuan cahaya. Ya, kerana itulah Rasulullah boleh keluar daripada trek masa untuk melihat masa lampau dan masa depan. Jadi itu lebih kurang benda yang dia tanya kepada saya, dia jawab balik. Jadi saya kata apa-apa lah. Kemudian yang ketiganya, soalan yang kita semua biasa dengar ialah tentang keupayaan manusia untuk mendalami DNA. Ya? Saya ingat pada tahun 1999, kalau tidak silap saya, di dalam suatu seminar ataupun public talk yang diadakan, kalau tidak salah saya, di Imperial College London. Apa, college itu tempat saya jual nasi lemak. Bersama dengan seorang dari sahabat, dia lebih utama lah, ya, saya celah-celah saja. Jual nasi lemak di surau Imperial College, nasi lemak, nasi putih biasa di surau Imperial College. Senang, pagi hantar nasi, petang putih ni. Itu senang, tak ada lebih hilang. Jadi dalam satu talk tu, itu bukan cerita dia. Dalam talk tersebut, seorang profesor mengatakan bahawa apabila manusia telah mencapai kepada kualiti pengetahuan dalam genetic engineering di tahap ini pada tahun 1999 tu, ya, dia kata kewujudan Tuhan sudah tidak relevan lagi. Kerana kita sudah boleh menentukan manusia macam mana kita nak. Contohnya lah, ya, mata macam Tajul, hidung macam Shahrukh Khan, rambut macam Beckham, contohnya lah, ya. Contoh-contohnya lah, ya. Jadi secara teorinya kita sudah boleh mencipta manusia mengikut apa yang kita nak secara teori. Jadi kewujudan Tuhan sudah tidak relevan lagi. Jadi manusia zaman sekarang, cabarannya bukan kejahilan, ya, tetapi cabarannya ialah kerana terlalu tahu sehingga terhijab daripada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Ini benda yang memeningkan. Dia terlupa, tadi masa saya tengok Al-Asma'ul Husna, saya lihat ada 3 rangkai nama Allah SWT, iaitu Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ya? Yang ini profesor terlupa, sebab dia tak datang melihat saya. Kan? Al-Khaliq, bila Allah mencipta sesuatu, Allah mencipta dengan 3 dimensinya. Yang pertama, Allah sebagai Al-Khaliq mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada. Dan ini manusia tak buat. Walaupun sebelah tu buat nyamuk, walaupun setitis darah, kehebatan manusia hanya mampu untuk modify dan kembangkan sesuatu yang telah ada
kepada ada yang lain. Tapi dari tiada kepada ada, tak ada. Cuma dalam masyarakat Melayu mengada-adakan cerita itu banyak. Cerita lain. Baik. Itu Al-Khaliq. Kemudian Al-Bari berarti Allah SWT mencipta sesuatu dengan harmoni dan tersusun. Ya, Allah mencipta sesuatu secara harmoni dan tersusun. Kalau anda tengok tangan anda, bagaimana Allah menciptakan tulang kardus dan sebagainya yang ada di sini ni, kan? Begitu cantik susunan dia. Dan jari-jari ni semua cukup. Ibu jari cukup untuk ucapkan terima kasih atas dinari yang sedap. Jari telunjuk cukup untuk berfungsi memberi arahan bagi orang-orang yang suka mengarah dan membersihkan hidup bagi orang-orang yang suka hidup, dan jari-jari yang lain. Jadi Allah SWT mencipta sesuatu dengan harmoni, dengan sifat, dengan namanya sebagai Al-Bari. Manakala yang ketiga Al-Musawwir adalah final touching. Allah mencipta sesuatu dan Allah memberikan identiti yang unik kepada setiap ciptaannya. Pada usia bayi dalam kandungan beberapa bulan sudah diberikan cap jari kepadanya yang tak sama dengan manusia yang lain. Ini kita dapat lihat dan kita dapat membesarkan Allah SWT. Tapi tak apalah, yang saya nak gambarkan, manusia ni otaknya hebat, ya, dan di sini tempat berkumpulnya otak-otak yang hebat. Baik, tetapi walaupun hebat, manusia mempunyai akal yang masih lemah di dalam banyak aspek kehidupan mereka sebenarnya. Seperti yang diterangkan sendiri oleh Newton dalam statement yang ditulis depan. Dan saya just nak maklumkan, kalau ada apa-apa yang saudara-saudara nak catat, bolehlah catat, kerana saya tidak dapat berfungsi slide ini kerana nak menjaga harta intelek. Dan ada hak cipta pihak tertentu baginya. Baik, ini adalah tulisan yang dinyatakan oleh Newton. Cuba tanya kepada seorang psychiatrist ataupun psychoanalysis sehebat Simon Freud contohnya, bagaimanakah mekanisme mimpi? Macam mana boleh tiba-tiba Azmi senario dalam mimpi aku malam ni? Tak boleh diterangkan. Ia adalah sesuatu yang manusia tak mampu untuk menerangkannya. Dan banyak lagi benda yang manusia tak tahu. Tetapi saya nak beritahu bahawa kalau anda semua rasa puas hati dengan akal A yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua, kadang-kadang kerana kita terlalu tahu menjawab pelbagai soalan, ada satu soalan yang terlalu mudah tapi kita tak boleh jawab. Jadi benar-benar lo pengen kawin sama anak gue? Ya biasanya sih diajakan dulu bagi pacaran. Enggak pacaran. Haram. Langsung nikah. Oh, I like it. Boleh. Oke. Padahal nanti kalau kawin aman, ada fitnah. That's right. Betul. Bagi itu. Penting kalau masalah ya. Syarat. Oh, saya ngerti. Maksud Pak Haji soal tanggung jawab, nafkah, penghasilan. Pak Haji nggak usah khawatir soal itu. Motor saya ini sering masuk itu udah berapa Pak Haji? Dan sebentar lagi album pertama saya itu udah mau keluar. Itu nomor sekian. Nomor 1 agama. Agama berapa? Islam kan? Sebentar lagi saya